Assalamualaikum. Surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman, dakwah tauhidnya kita akan dapati pada hujung surah. Itu segala keberkatan, kebaikan yang banyak lagi luar biasa datang daripada Allah. Dan surah selepas ini surah Waqiah. Dalamnya juga dakwah tauhid, iaitu Allah Ta'ala yang Maha Esa itu sekalian hamba dituntut untuk mentauhidkannya dan melakukan ibadat hanya sahaja kepada Allah jua. Itu dengan lafaz, di sana lafaz tauhid, dengan lafaz tasbih. Di sini surah Ar-Rahman dengan lafaz barakah, iaitu tabarakah. Dalam surah Ar-Rahman dijelaskan tentang kedudukan tingginya Al-Quran pada permulaan surah. Manakala surah Waqiah dijelaskan tentang kemuliaan Al-Quran pada akhir surah. Jadi Ar-Rahman dengan Waqiah ni surah hampir sama. Cuma beza pada surah Ar-Rahman disebut tentang Al-Quran dan ketinggiannya pada permulaan. Manakala surah Al-Waqiah disebut tentang Al-Quran pada akhirnya, pada akhir surah. Dalam surah Ar-Rahman diberitahu tentang ahli syurga dua golongan. Dalam Waqiah juga diberitahu tentang ahli syurga dua golongan. Satunya As-Sabiqun, golongan yang terbaik. Golongan yang kedua Ashabul Yamin ataupun Ashabul Maimanah. Dan pada kedua-dua surah ini juga diceritakan tentang ahli neraka. Surah Ar-Rahman, namanya sebahagian di kalangan Salafus Salih dulu menamakan surah ini surah pengantin disebut pada Al-Quran. Arusul Quran, pengantin bagi Al-Quran. Kerana dalamnya berbagai keindahan yang Allah Ta'ala sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Tuhan yang bersifat Ar-Rahman, Maha Murah. Dalam banyak-banyak kemurahan Allah, yang paling besar rahmat dan kemurahan adalah ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran adalah rahmat yang terbesar. Kerana rahmat ini apabila diberi kepada mana-mana hamba, akan berterusanlah mereka itu memiliki rahmat Allah sehingga ke syurga. Berbanding dengan rahmat biasa yang Allah bagi kepada sesiapa saja di dunia. Jadi Ar-Rahman, Allama Al-Quran, yang telah mengajar Al-Quran. Asalnya mengajar Al-Quran kepada Muhammad SAW. Khalaqal insan. Allah Ta'ala yang Maha Murah itu juga telah menciptakan manusia. Mewujudkan manusia daripada asalnya tiada kepada ada. Dia juga satu rahmat. Cuma bezanya, manusia daripada tidak ada kepada ada satu nikmat biasa. Lebih besar daripada manusia ada, ilmu Quran diberi pada manusia. Kerana manusia ni ada yang akan masuk neraka, ada yang akan masuk syurga. Maknanya manusia daripada tidak ada kepada ada itu satu rahmat. Kalaulah tidak ada pada mereka itu rahmat yang lebih tinggi, iaitu ilmu Quran, manusia mungkin akan dibuang dalam neraka. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, Allamahu al-bayan. Allah Ta'ala juga telah mengajar al-bayan. Al-bayan di sini maknanya kemampuan untuk membaca Al-Quran dengan baik, kemampuan untuk menjelaskan isi makna Al-Quran dengan fasih. Allah ajar kepada Nabi Al-Quran, Allah Ta'ala ajar kemampuan untuk baca Al-Quran dengan tajwidnya, dengan baik,
Dan Allah ajar juga kepada baginda untuk menjelaskan makna-makna yang ada dalam Al-Quran dengan bahasa yang fasih. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar, sini muqaddar, ia jerian, beredar, bergerak, bihusbanin, menurut ketetapan daripada Allah. Maknanya dia tidak akan bertemu dan berlaga satu sama lain. Semua berjalan atas orbit mengikut ketetapan daripada Allah Ta'ala. Wan najmu, dan bintang. Wasyajaru, dan pohon-pohonan. Yasjudan, kedua-duanya sujud kepada Allah. Cuma manusia sahaja tidak tahu macam mana keadaan mereka sujud dan bertasbih. Wassama'a rafa'ah, dan langit Allah Ta'ala tinggikan. Tinggikan atas daripada bumi. Wa wada'al mizan, dan Allah Ta'ala adakan mizan timbangan. Allah Ta'ala adakan mizan timbangan ini daripada kitab wahyunya. Dan Allah Ta'ala adakan timbangan juga daripada akal-akal yang Allah bagi kepada manusia untuk memahaminya. Jadi mizan dengan makna wahyu dan mizan juga dengan makna akal yang Allah bagi kepada manusia. Daripada akal yang Allah bagi dan wahyu yang Allah turunkan itu, maksudnya adalah alla tataghaw fil mizan. Supaya kamu semua tidak melampau fil mizan, pada neraca dan timbangan itu. Maknanya memang bersesuaian apa yang ada dalam wahyu Tuhan dengan akal manusia. Dia sama-sama adil. Sama-sama ingin keadilan, sama-sama ingin ketepatan. Tinggal lagi, kalau seandainya akal manusia menyimpang atau lari daripada wahyu, bukan makna wahyu yang silap, akal. Sebab akal Allah ciptakan memang selarah dengan wahyu yang dia turunkan. Kedua-dua itu mizan. Kedua-dua itu adalah mizan. Wahyu yang diturunkan pun mizan, akal yang Allah bagi kepada hamba juga mizan. Kedua-dua itu adalah neraca. Sebab itulah akal yang waras dan bijak dalam berfikir memang ngam, memang boleh terima pun segala-gala neraca yang ada dalam wahyu Tuhan. Cuma seandainya akal manusia tak boleh menerima atau menyimpang atau tersasar, maka di sana kita kena faham yang silap pada masa itu bukan mizan daripada wahyu, bahkan mizan pada akal manusia itu sendiri. Kerana apa? Mungkin kerana akal manusia telah dinodai oleh nafsunya. Mungkin akal manusia telah dinodai oleh nafsunya, maka pertimbangan akal sudah rosak. Tapi sekiranya akal manusia dapat dididik, dapat dipandu oleh wahyu Tuhan, maka akal tetap memberi infak yang baik, memberi keputusan yang baik. Jadi Allah Ta'ala menetapkan mizan, iaitu wahyu dan juga akal, alla tataghaw fil mizan, supaya kamu tidak melampau dalam menggunakan akal dan juga peraturan wahyu untuk berlaku adil. Oleh kerana ini semua anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqimul wazna bil qist. Kamu hendaklah tegakkan timbangan neraca dengan adil. Kamu hendaklah tegakkan neraca dalam menentukan apa-apa keputusan. Mesti berpandu kepada wahyu dan akal yang waras. Itu dengan adil. Wala tukhsirul mizan. Jangan sekali-kali kamu mengurangkan pada timbangan itu. Jadi diulangi 3 kali ini. Mizan, mizan, mizan. 3 kali. Maknanya agama semua ukuran tepat. Agama memang bersesuaian dengan keadilan. Jadi apabila dia diwahyukan, dalam tu semua ukuran tepat sebagai hamba yang beriman atau hamba yang soleh. Dan bersesuaian dengan akal yang Allah Ta'ala bagi juga kepada manusia satu kebolehan untuk menentukan keadilan itu sendiri. Jadi mesti digabungkan akal yang waras
dengan petunjuk wahyu yang adil. Wal arda wada'aha lil anam, dan Allah Ta'ala juga telah menciptakan bumi lil anam untuk sekalian makhluknya. Fiha, pada permukaan bumi, fakihatun, ada buah-buahan sebagai sumber rezeki dan makanan. Wan nakhlu, dan tamar, zatul akmam, yang empunya akmam, kelopak mayang yang ada dalam tu biji tamar. Wal hadbu dzul asfi, dan bijrin. Dan bijrin dzul asfi, yang memiliki kulit, yang berkulit. Kerana bijrin yang berkulit ini makanan ruji seluruh manusia. Makanan ruji seluruh manusia umumnya padi, gandum. Padi berkulit, gandum juga berkulit. Makanan ruji. Jangan benar manusia makan makanan ruji selain pada dua ini. Jadi Allah Ta'ala sebut secara khusus habbu ni, bijrin, yang dzul asfi, yang berkulit. Kenapa juga disebut kulit? Kerana kulit juga makanan bagi haiwan. Bijrin itu, bijinya manusia makan daripada gandum, beras, dan kulit juga sebenarnya makanan untuk haiwan. War-raihan, dan Allah Ta'ala juga telah adakan ar-raihan, wangian, yakni pohon-pohonan yang ada padanya wangi. Bunga-bungaan yang Allah ciptakan untuk diproses supaya dapat daripadanya wangian. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sini, fa sini jawab bagi syarat. Maka apabila kamu dengar dan kamu dapat tahu setiap perkara yang disebut dalam ayat-ayat tadi merupakan nikmat Allah. Quran nikmat Allah. Kemampuan untuk berbicara yang fasih nikmat Allah. Matahari, bulan nikmat Allah. Bintang dan pohon-pohonan nikmat Allah. Semua itu. Apabila Allah ceritakan, tidak ada satu pun daripada makhluk yang Allah ciptakan itu datang daripada bukan Allah. Maka di sini Allah kata, apabila kamu dengar, apabila kamu tahu ya demikian itu semua, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka manakah daripada nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua, wahai manusia dan jin, yang kamu boleh dustakan bahawa ianya bukan daripada Allah. Bukannya datang dan muncul ataupun timbul daripada Allah. Nabi pernah baca surah ini daripada awal hingga akhir sekaligus. Para sahabat dengar dan tidak ada sepatah perkataan pun terbit daripada mulut-mulut sahabat. Nabi kata pada sahabat, aku telah baca surah ini, golongan jin apabila dengar saja fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, manakah daripada nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua, wahai jin dan manusia, yang kamu boleh dustakan? Jin kata, tidak ada, wahai Allah. Bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu. Tidak ada pun daripada nikmat-nikmat apa pun, wahai Tuhan kami, yang kami boleh dustakan. Walakal hamdu, bagimulah segala kepujian. Dia kata, manusia tak peka kepada apa yang Allah Ta'ala beritahu. Tapi golongan jin peka pada perkara itu. Jadi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia kata, sepatutnya kita, apabila kita baca ayat-ayat begini, kita kena beritahu, tidak ada, wahai Tuhan. Apa pun nikmat yang kami boleh dustakan. Diulangi berkali-kali. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan sebagai dalil akli, khalaqal insan. Dialah Allah yang telah menciptakan jenis manusia, iaitu Adam, min salsal, daripada tanah yang sangat keras. Keras tanah itu kal fakhar, seperti tembikar yang telah dibakar. Salsalah ni diambil dalam kitab Sahih Bukhari, diambil daripada sebuah pada bunyi. Apabila diketuk, tembikar yang dibakar tu dia ada bunyi. Bunyi itu panggil salsalah. Jadi manusia asalnya telah diciptakan dari tanah yang begitu keras, kal fakhar, seperti tembikar yang telah dibakar. Maknanya di sini Allah nak beritahu pada kita, dia buat makhluk daripada banyak-banyak makhluk. Makhluk yang memiliki watak utama dalam dunia ini, manusia, jin dan malaikat.
lain-lain ni adalah bekas untuk uji manusia. Manusia, jin, malaikat. Sebab manusia dan jin akan dihantar ke syurga atau sebaliknya. Wa khalaqal jan, dan Allah telah ciptakan golongan jin, yakni iblis, mim marij, daripada lahab sini. Marij dengan makna pucuk api yang tidak ada asap. Marij min narin, maknanya pucuk api, julangan api yang tidak ada asap padanya. Itu asal kejadian jin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah daripada segala nikmat Tuhan kamu berdua, wahai manusia dan jin, yang kamu berdua boleh dustakan? Dalil akli yang kedua, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Dialah Tuhan yang mempunyai dua tempat naik matahari, musim sejuk, musim panas. Wa Rabbul maghribain, dua tempat jatuh matahari, nisbah dan musim sejuk, musim panas. Kita akan dapati dalam Al-Quran, kadang-kadang Allah sebut Rabbul masyriqi, sirah mufrad. Kadang-kadang Rabbul masyriqain, sirah tasniyah. Kadang-kadang Allah sebut sirah jamak, Rabbul masyariqi. Berbeza. Nisbah pada keadaan matahari itu naik dan jatuh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah daripada segala nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan? Marajal bahrain. Allah Ta'ala biarkan dua jenis lautan yaltaqiyani, yang memang boleh bertemu di antara keduanya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Bainahuma barzakhun. Sedangkan di antara dua lautan yang bertemu itu, hakikatnya dia ada barzakhun, ada batasan. Apa makna batasan? Yakni la yabghiyan. Laut sebelah ni tak akan menembusi kepada laut sebelah sana. Dan sebelah laut memang tawar. Tak menembusi sebelah lagi yang betul-betul masin pahit. Allah adakan dalam dunia ni beberapa tempat. Nak beritahu Allah Ta'ala begitu berkuasa, air yang cair itu, walaupun dia cair, walaupun dia bertemu dalam beratus-ratus kilometer, tapi masing-masing tidak boleh menembusi satu sama lain. Yang rasanya berbeza. Yang ni tawar, yang ni masin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah daripada segala nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan? Lautan yang ada air bertemu dengan air tawar dan air masin itu, yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Keluar daripada dasarnya lu'lu' dan marjan. Cuma daripada dasar laut, apabila ada jenis begini, lu'lu' dan marjan ni akan keluar daripada kawasan yang masin. Mana di bawahnya ada lu'lu' dan marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah daripada segala nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan? Dalil akli yang ketiga, walahul jawaril munsya'at fil bahri kal alam. Bagi Allah Ta'ala lah kudrat mengadakan jawar, kapal-kapal, dengan dibagi kepada manusia akal yang boleh membina kapal, dan diciptakan, diadakan alat-alatan yang boleh manusia guna daripada alat tersebut untuk bina kapal. Dan kapal pula munsya'at, yang layarnya begitu tinggi. Apabila dia berada fil bahri, di laut, dilihat daripada jauh kal alam, seperti bukit dan gunung di darat ini. Maknanya tengok kapal-kapal yang tinggi layar di lautan sana, sama seperti mana kita tengok daripada jarak jauh bukit dan gunung. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah daripada segala nikmat Tuhan kamu berdua, wahai jin dan manusia, yang kamu boleh dustakan? Dalil akli yang keempat, kullu man 'alaiha fani. Setiap makhluk yang berada di atas permukaan bumi, semua fani, binasa. Akan pergi, akan berubah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal abadi, yang bersifat baqa, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala dzul jalali wal ikram. Wajhu sini termasuk zat dan sifat dan segala-gala af'al. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban,
maka manakah daripada segala nikmat Tuhan kamu berdua, wahai jin dan manusia, yang kamu boleh dustakan? Kemudian Allah Ta'ala jelaskan dari akli yang kelima, yas'aluhu man fis samawati wal ard. Akan sentiasa memohon kepadanya, kepada Allah Dzul Jalali wal Ikram itu. Memohon, meminta, berdoa, beribadat. Semua ni masuk. Sebab yas'alu, memohon kepada Allah kerana nak minta sesuatu. Memohon kerana ia satu jenis ibadat. Kita angkat tangan berdoa, minta sesuatu. Yang kita minta kadang-kadang tidak diberi dalam bentuk segera, tapi dia tetap dikira ibadat. Doa sendiri itu adalah ibadat. Jadi yas'aluhu dengan makna meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, beribadat kepada Allah. Semua makhluk, man fis samawati wal ard, yang di lapisan langit dan bumi. Kullu yaumin huwa fi sya'. Setiap hari Allah Ta'ala berada dalam urusannya. Kita takkan terjemah sibuk. Kita terjemah berada dalam urusannya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka manakah daripada segala nikmat Tuhan kamu berdua, wahai jin dan manusia, yang kamu boleh dustakan? Sanafrughu lakum ayyuhas thaqalan. Dalam keadaan Allah Ta'ala sentiasa dalam urusannya. Urusan di sini, ada yang dia ampunkan dosa orang ni, ada yang dia hukum orang ni, ada yang dia bagi rezeki, ada yang sempitkan rezeki, dia menghidupkan orang ni, dia mematikan orang ni. Semua yang sedang berlaku dalam dunia, urusan Allah Ta'ala. Begitupun, sanafrughu lakum ayyuhas thaqalan. Kami, kata Tuhan, akan beri perhatian sepenuhnya untuk menghisap amalanmu, wahai manusia dan jin. Maknanya kami tidak diganggu oleh kesibukan seperti makhluk. Inilah sifat Tuhan. Dalam keadaan semua urusan yang berjalan, yang berlaku itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, begitupun Allah Ta'ala akan memberi perhatian sepenuhnya kepada kamu di padang mahsyar nanti untuk menghisap ayyuhas thaqalan, wahai jin dan manusia. Maknanya Tuhan tak terganggu dengan kesibukan. Apa saja yang dia nak buat, dia boleh buat. Seramai-ramai manusia daripada semenjak Nabi Adam sehingga manusia yang terakhir, dia hisap manusia itu hanya separuh hari sahaja. Petang hari ahli syurga sudah berada dalam syurga. Ya ma'syaral jin, wahai golongan jin, wal ins, wahai golongan manusia. Ini sata'atum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi. Sekiranya kamu ada kemampuan untuk menembus keluar lari kerana ingin menyelamatkan diri daripada hukuman min aqtaris samawati wal ard, daripada mana-mana penjuru langit bumi. Kalau kamu rasa mampu, fanfuzu, sila lari. Keluarlah kamu. La tanfuzun, kamu semua tak boleh lari. Illa bisultan, kecuali dengan kekuatan yang melebihi kekuatan Tuhan. Kecuali dengan kekuatan yang melebihi kekuatan Tuhan. Maknanya manusia katalah dia ada fikir. Apabila Allah nak buat keputusan, nak hukum, dia nak lari. Seumpama manusia dalam dunia ni buat jenayah di satu negara, dia tak mahu kena hukuman, dia lari negara lain. Apabila dapat bolos, bebas. Orang jahat, dia fikir nak lari. Makna kejahatan dia nak lakukan tu, dia dah fikir nak lari ke mana. Sebab orang buat jahat ni memang dikejar, dicari. Jadi apabila dia dikejar dan dicari, dia kena fikir awal-awal lagi, kena lari kat mana. Orang jahat. Jadi mari fikiran tu. Orang baik, dia tak fikir nak lari. Sebab dalam dunia ni, dia berusaha untuk cari rapat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak lari ke mana? Sebab tu Allah beritahu dalam ayat, fafiru ilallah. Lari daripada kemurukan Allah, cari Allah Ta'ala. Cari rahmat Allah. Jadi, nisbah pada orang jahat, orang derhaka ataupun orang yang melakukan kesilapan. Jadi Allah Ta'ala cabar dalam ayat ni, jika kamu mampu untuk tembus keluar daripada penjuru-penjuru langit bumi kerana nak menyelamatkan dirimu, fanfudhu, pergi lari. La tanfudhu, kamu semua tak boleh pergi dan melepas diri
dan menembusi keluar kecuali dengan kuasa yang melebihi kuasa Tuhan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah daripada segala nikmat Tuhan kamu berdua, wahai jin dan manusia, yang kamu boleh dustakan. Ayat seterusnya takhwif ukhrawi, yursalu alaikuma syuwadhum min nar. Yursalu sini akan ditimpakan kepada golongan jin dan manusia yang derhaka syuwadhum min nar, julangan-julangan api yang besar. Julangan-julangan api yang besar ni betul-betul api sahaja, tak ada asap. Wa nuhasun, dan akan ditimpa ke atasnya nuhas. Nuhas ni dia dua terjemahan. Satu, nuhas dengan makna asap tanpa api. Asap yang busuk lagi gelap tanpa api. Terjemahan pertama. Terjemahan yang kedua, nuhas dengan makna tembaga cair. Akan ditimpakan ke atas golongan jin dan manusia yang derhaka julangan api yang tidak ada asap, ataupun asap yang tebal lagi busuk tidak ada api, ataupun nuhas dengan makna tembaga yang cair. Fala tantasiran, maka kamu tidak boleh ada saling tolong menolong untuk melepaskan diri daripadanya. Yakni kamu tak mampu untuk boloskan dirimu, menyelamatkan dirimu daripadanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah daripada segala nikmat Tuhan kamu berdua, wahai jin dan manusia, yang kamu mampu dustakan. Di akhirat nanti Allah beritahu tentang suasana pada mahsyar. Fa idzan syaqqatis sama', maka apabila langit telah terbelah, lalu terdapat pada masa itu pintu-pintu terbuka. Fakanat wardah, maka keadaan langit yang terbelah itu merah seperti mana bunga mawar. Dan kaddihan, yang keadaan ketika itu cair seperti mana minyak. Ini satu gambaran. Kenapa itu berlaku? Kerana Allah Ta'ala zahirkan kemurkaannya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah daripada segala nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan. Di akhirat nanti, fayauma idzin, pada masa itu, la yus'alu an dzambihi, tidak akan ditanya lagi seseorang yang bersalah itu salah apa yang dilakukannya. Baik manusia tak akan ditanya, wala janun, baik golongan jin tak akan ditanya. Kerana apa? Kerana semua sudah lengkap dengan bukti. Tak adalah nak tanya ni kenapa ni, awak salah apa, tidak ada. Semua di akhirat nanti orang bersalah sudah cukup bukti. Tak akan ditanya ni kenapa salah, salah ke tidak, tidak ada. La yus'alu. Semua yang bersalah lengkap dengan bukti. Cuma nak tunggu hukuman saja. Ada juga dalam ayat kita akan dapati mereka akan ditanya supaya mengaku, itu lain. Tanya nak tahu salah apa, tidak ada. Sebab salah tetap. Bukti sudah jelas. Cuma kalau ditanya, tanya supaya mengaku. Ada tanya untuk mengaku. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah daripada segala nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan. Yu'raful mujrimun, memang sudah boleh dikenali pun orang-orang yang bersalah itu bisimahum, dengan muka mereka, dengan hitamnya, bodohnya, mata birunya, sudah dikenali ini orang neraka. Memang dicam, diketahui sangatlah oleh para malaikat. Fayu'khadhu, lalu akan ditangkap ahli neraka itu bin nawasi, kadang-kadang tangkapannya kena kepada kepala ubun-ubun, wal aqdam, kadang-kadang tangkapan tu kena pada kaki. Sebab nak dibuang seperti sampah. Tidak perlu ada protokol, tidak perlu ada peraturan. Mana-mana malaikat pegang kepala, lah dia akan buang ke neraka. Mana-mana malaikat pegang kaki, lah dia akan buang ke neraka. Sebab tidak perlu ada penghormatan apa-apa. Buang saja, seperti sampah lah. Satu lagi terjemahan, malaikat akan pegang kepala dan satu lagi pegang kaki, buang ke neraka. Mana kaki kepala dipegang, dibuang. Sebab ini barang buangan. Semoga Allah lindungi kita semua. Amin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah
daripada segala nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan. Akan dikatakan kepada mereka, hadhihi jahannam. Inilah dia neraka jahannam. Allati yukadzibu bihal mujrimun, yang selalu didustakan oleh golongan-golongan yang bersalah. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Akan berulang-alik, akan berpusing di antara api neraka dengan air yang panas. Maknanya sama ada dia pergi tempat air panas, selepas air panas, api panas pula. Duk pusing gitu. Tak ada satu kerehatan pun. Yatufun dengan mana berpusing. Selepas pada panas api, pergi ke air panas. Hamimin an, air yang sangat-sangat panas. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka manakah daripada segala nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan. Semoga Allah lindungi kita semua. Ayat seterusnya, tabsyir. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang ada perasaan dan sifat takut setiap waktu, takut maqama rabbih untuk berdiri di depan Tuhannya nanti. Lalu dengan sebab itu mereka jaga sungguh-sungguh peraturan. Untuk mereka itu jannatan, syurga yang begitu luas. Sini dua terjemahan, satunya jannatan dengan mana dua jenis syurga. Satu lagi jannatan dengan mana banyak. Banyak syurga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka manakah daripada segala nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan. Zawata afnan. Syurga yang memiliki daun-daun, batang-batang, buah-buah yang beraneka jenis. Daun-daun, batang-batang, buah-buah, warna yang beraneka jenis. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka manakah daripada segala nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan. Fihima ainani tajriyah. Dalam syurga itu ada mata-mata air yang sentiasa mengalir. Yang sentiasa mengalir. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka manakah daripada segala nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan. Fihima, di dalam syurga itu, min kulli fakihatin zaujah. Daripada setiap jenis buah-buahan ada pasangannya. Sebagian ulama tafsir terjemahkan pasangan ni apa dia? Yakni, sebahagian manusia kenalnya di dunia, tapi apabila pergi ke syurga ada lagi jenis yang sama tapi tidak pernah ada mereka makan seperti itu di dunia. Apa-apa yang pernah mereka makan, mereka tahu tentang buah tu di dunia, akan ada pasangannya di syurga. Terjemahan yang kedua, zaujah dengan mana berbagai-bagai jenis. Tak terhitung jenisnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka manakah daripada segala nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan. Dan ahli syurga dengan segala-gala pemberian Allah Ta'ala, muttaqiin, mereka berehat, bersandar, ala furushin, di atas alas tilam yang empuk, bata'inuha, bahagian bawahnya, min istabraqin, daripada sutera istabrak. Bata'inuha maknanya yang bersentuhan dengan lantai ataupun yang bersentuhan dengan tanah. Alas itu daripada istabrak, yakni daripada sutera istabrak. Dalam ayat Al-Quran kita dapati disebut tentang sutera ni, dia ada dua, paling kurangnya dua. Satunya sundus, satunya istabrak. Kedua-dua adalah jenis sutera dalam syurga. Jadi apabila kita tengok terjemahan, sundus ni dia seumpama sutera seperti baju. Istabrak, sutera seperti seluar. Jenis sedikit berbeza. Kalau lembut sangat, sundus. Kasar sikit, istabrak. Kedua-dua adalah sutera. Jadi alas dibuat daripada sutera. Cuma bahagian bawah yang bersentuhan dengan lantai dan tanah, nama sutera itu istabrak. Bermakna bahagian atasnya daripada sundus. Wajanal jannataini, dan buah-buahan dalam syurga nanti begitu dekat dan mudah untuk diambil dan dipetik oleh ahli syurga. Dia nak ambil pada masa dia duduk pun boleh, masa dia baring pun boleh, masa dia berdiri pun boleh. Allah Ta'ala rendahkan
buah-buahan itu untuk kemudahan mereka menikmatinya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka manakah daripada segala nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dusta? Fihin, dalam syurga nanti didapati bidadari-bidadari qasiratut tarfi. Qasiratut tarfi makna mereka jenis wanita yang menumpukan pandangan mata hanya kepada suami. Yang menumpukan pandangan mata hanya kepada suaminya. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Tak pernah disentuh mereka itu dan disetubuhi oleh mana-mana manusia jika dia tu adalah bidadari manusia, dan wala jan, tidak disentuh oleh mana-mana jin jika dia tu bidadari untuk golongan jin. Dalam kitab ditulis oleh ulama, manusia dia ada pasangannya, jin juga ada pasangannya. Manusia ni wanita jenis manusia, jin ada wanita golongan jin. Jadi masing-masing di kalangan manusia dan jin yang berada dalam syurga akan diberi oleh Allah Ta'ala bidadari masing-masing yang tidak disentuh oleh manusia jika bidadari manusia, dan tidak disentuh oleh jin jika bidadari untuk golongan jin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka manakah nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dusta? Ka'annahunna, seolah-olah bidadari itu al-yaqut wal marjan, permata yaqut dan marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka manakah daripada segala nikmat kamu berdua yang kamu boleh dustakan? Hal jazaul ihsan? Tidaklah balasan kepada hamba-hamba yang pernah melakukan kebaikan. Kebaikan di segi kepercayaan, kebaikan di segi tutur kata, kebaikan di segi tindak tanduk. Baik dia dengan Tuhan, baik dia dengan hamba Tuhan yang lain. Tidaklah kebaikan-kebaikan itu illal ihsan, dibalas dengan kebaikan juga. Dibalas dengan kebaikan juga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka manakah daripada segala nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dusta? Wa min dunihima, dunihima ni daripada selain daripada syurga jenis itu, tadi syurga jenis yang terbaik. Ni pula syurga jenis ashabul maimanah ataupun orang mukmin biasa. Sehingga setengah ulama tafsir tulis syurga tadi adalah untuk para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada. Manakala syurga ni untuk salihin. Wa min dunihima jannatan. Selain daripada syurga seperti tadi, ada syurga-syurga yang lain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka manakah daripada segala nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan? Syurga ini pula Allah sebut dalam bentuk sedikit kelainan. Mudhammatah. Hijau kehitaman, hijau tua. Makna pohon-pohonan dalam kebun-kebun syurga itu hijau tua, hijau kehitaman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka manakah daripada segala nikmat Tuhan kamu berdua, wahai jin dan manusia, yang kamu boleh dustakan? Fihima ainani nadhahatan. Di dalam kebun syurga kedua ini ada sentiasa mata-mata air yang berpancutan. Berbeza dengan yang mengalir, yang berpancutan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka manakah daripada segala nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan? Fihima, dalam syurga ini, fakihatun, ada buah-buahan. Lebih-lebih lagi nakhlun wa rumman. Ada tamar dan ada delima. Kenapa disebut tamar dan delima? Kerana khasiat. Tamar dan delima adalah jenis makanan yang dalam tu segala zat yang diperlukan oleh manusia sudah dicukupkan. Sudah dicukupkan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka manakah di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua, wahai jin dan manusia, yang kamu boleh dusta? Fihinna khairatun hisanun. Dalam syurga nanti di kalangan bidadari, khairatun, jenis bidadari yang baik-baik, akhlaknya dan juga perangainya dan budi pekertinya. Hisanun, indah rupa parasnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka manakah daripada segala nikmat Tuhan kamu berdua, wahai jin dan manusia, yang kamu boleh dustakan? Hurun, bidadari yang putih warna kulitnya. Maqsuratun fil khiyam,
yang masih tersimpan rapi di dalam khemah yang terbina daripada mutiara. Orang Arab, dia sebut kata khemah ni, sebahagian mereka memang mereka minat duduk situ, duduk dalam khemah. Ada sebahagian mereka ni mempunyai bangunan besar-besar, tapi kehidupan hari-hari mereka duduk dalam khemah. Mereka suka sejuk udara yang nyaman, tak suka pada kesibukan. Mereka duduk rehat. Tapi mereka adalah satu orang yang sangat kaya. Bangunan-bangunan besar dalam bandar tu milik mereka. Tapi itu cara mereka. Mereka minum susu, mereka hidup dengan keadaan santai. Ini keadaan masyarakat Arab. Cuma sini khiyam, sini bukan khemah biasa. Khemah yang dibina daripada lu'lu', mutiara. Seperti mana dalam hadis. Jadi bidadari itu jenis yang masih tersimpan rapi dalam khemah yang dibina daripada mutiara. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka manakah daripada segala nikmat Tuhan kamu berdua wahai jin dan manusia yang kamu boleh dustakan? Lam yatmithunna. Memang bidadari ini tak pernah disentuh dan disetubuhi insun oleh mana-mana manusia qablahum, sebelum ahli syurga itu, wala janu, dan tidak disentuh di kalangan bidadari untuk golongan jin oleh mana-mana jin sebelum mereka. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka manakah daripada segala nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu boleh dustakan? Muttaqina ala rafraf. Mereka berehat, bersandar di atas permaidani. Rafraf ni terjemahannya permaidani atau bantal-bantal yang dialas dengan permaidani yang berwarna khudrin, hijau. Wa abqariyin hisanin, dan jenis permaidani dan alas-alas yang betul-betul berjenama yang begitu baik, lagi elok. Abqari adalah satu jenis kalau barang yang jenamanya begitu mahal. Terbaik daripada sejak jenis barang. Yang indah dan lagi cantik. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka manakah daripada segala nikmat Tuhan kamu berdua, wahai jin, wahai manusia, yang kamu boleh dustakan? Kemudian ditutupi surah ini, diakhiri dengan dakwah surah. Tabarakasmu rabbik. Maha berkat nama Tuhanmu. Maknanya nama dia ni, nama Tuhan, nama saja ada keberkatan. Apatah lagi yang lain. Maha berkat nama Tuhanmu. Maknanya sebutlah dengan menyebut nama Tuhan. Dzil jalali wal ikram, yang mempunyai kebesaran dan kemurahan.